Dasar kerajaan, khususnya dalam konteks belanjawan baru-baru ini, cara dan kaedah pengagihannya dan penjelasan oleh SPR dah buat kan tentang proses-proses pendaftaran pemilih, ya, pertukaran dia, ya. Proses ini terbuka, transparan, ya, tidak ada penipuan yang dilakukan. Ini perlu diketahui. Kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memutarbelitkan isu bahawa ada penyelewengan, ya, dipamerkan nama-nama siapa yang sepatut didaftar, siapa yang sepatut dipadamkan daripada pendaftaran. Kalau ada bantahan mengikut aturan-peraturan, ada asas dia, maka dikeluarkan daripada pendaftaran. Dan saya yakin ini merupakan satu perkara yang perlu kita jelaskan kepada peringkat pengundi supaya kebenaran itu akan ada diketahui oleh masyarakat kita di seluruh negara. Okey. Untuk setakat ini tu dah 9 perhimpunan yang diadakan di seluruh negara. Termasuk yang marga yang ke-9 ni lah. Ya. Semalam di Selangor yang berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dan hari ini di Melaka, dan lepas itu di beberapa negeri, di Pahang, di Johor, di Sabah, ya, di Terengganu Hulu, kan? Terengganu Sarawak. Okay. Sambutan Alhamdulillah, sambutan dia cukup memberangsangkan. Saya dimaafkan pagi tadi di sini pun ramai, melimpah sampai keluar. Ya, di belakang pun ada, ya, membatasi lingkungan dalam mungkin 2,000 orang, ya. Empat. Untuk balik isu semalam tu, yang himpunan 1 juta tu dekat PPR intelektual Melayu yang bertikaikan kenapa perlu import itu kan? Apa dia? Ada pihak-pihak yang bertikaikan juga himpunan Melayu 1 juta. Pada itu himpunan orang-orang bernama NGO yang ada. Dalam pada itu NGO saya nampak Yohan Hassan Ali di situ dan ada juga Mufti Perak. Saya melihat bahawa mereka berpegang dengan ajaran yang Islam dan menegakkan syiar Islam dan memorandum diketengahkan, sehingga himpunan seumpama ini daripada kita buat usul elok seumpama ini bukan hanya ditegar, ya. Kalau sekiranya ada permohonan, mereka boleh buat seperti apa yang dilakukan disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dahulu, ya. Rusuhan ataupun perarakan memang kita tak galakkan. Kalau mereka nak adakan perhimpunan secara tertutup di stadium, asalkan dia jangan nanti membinasakan harta benda dan nyawa manusia, itu tak jadi masalah. Tapi dalam perhimpunan yang saya dipahamkan ini, UMNO tak terlibat, ya. Cuma dia melibatkan NGO yang ada di situ. Dan kita memang tidak ada halangan, ya, untuk mana-mana pihak, badan-badan NGO nak meningkatkan lagi syiar Islam, menyedarkan lagi umat Islam. Kalau ianya mengikut landasan yang baik. Ini dari segi daripada kita buat perhimpunan ceramah-ceramah, buat fitnah, baik kalau himpunan seumpama itu yang boleh menyedarkan umat Islam, ya, takkan salah pula. Okey. Dalam ucapan Datuk Seri berkisar banyak tentang konsistensi polisi dasar kerajaan berbanding dengan pihak pembangkang. Jadi mungkin Datuk Seri boleh perjelas. Saya ingat yang penting kepada kita dalam proses demokrasi yang ada, saya sebutkan tadi, ialah sistem pilihan ini menentukan hala tuju kemajuan dan keselesaan rakyat yang ada di sebuah negara. Dan proses ini kita dapat lihat dalam proses sistem demokrasi yang ada, searching for the right government, searching for the right leader with vision, with conviction, with dedication. Dan saya yakin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamed Najib mempunyai nilai dan kualiti yang mempunyai wawasan dan kebijaksanaan untuk memimpin sebuah negara seperti Malaysia, menyatukan rakyat yang ada. Dan kita konsisten, ya, dalam melaksanakan dasar-dasar daripada almarhum Tunku, Tun Abdul Razak, Tun Husin, Tun Mahathir, Tun Abdullah Badawi, sehingga pada hari ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamed Najib ada penambahbaikan dia, tapi kesinambungan daripada perjuangan asal, ya. Contohnya dalam konsep untuk menyatukan rakyat, konsep satu Malaysia. Dahulu memang ada kerjasama daripada semua kaum. Indianya, Cinanya, Melayunya, Ibannya, Kadazannya, Dayaknya, dah ada, ya. Cuma kita nak perlu pertingkatkan, kerana kita menyedari hakikat keadaan semakin berubah. Sistemnya, struktur politiknya semakin berubah. So dia ada structure changes. Struktur politik yang berlaku di negara kita ini berubah. Jadi perlu pendekatan yang baru. Itu yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita tidak boleh mengambil tindakan melakukan sesuatu berlandaskan sistem takut yang lama.
we have to modify the system. Yang sekarang ni kita katakan satu Malaysia, ya, tapi tidak berarti dia mengenayangkan kaum-kaum lain, ya, tidak menepikan tentang kepentingan orang Melayu. Kita masih tegaskan, kita masih bantu. Contohnya pembangunan bajet luar bandar yang ada, sebahagian besar di situ orang Melayu Bumi Putra, ya, yang ada akan kita bangun dan bantu mereka. Orang bandar pun turut dalam belanjawan ini mendapat infrastruktur transport sistem yang ada, ya, untuk mengurangkan bebanan, kedai rakyat kita wujudkan berbagai pendekatan. So it's a very holistic, very comprehensive budget, consistent dari segi apa yang kita lakukan daripada awal, cuma ada pendekatan penambahbaikan. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat ini cukup jelas dan cukup baik dalam keadaan kegawatan ekonomi yang ada di peringkat dunia. Tidak banyak negara di dunia yang mampu melahirkan satu belanjawan, ya, yang cukup komprehensif, menyeluruh, ya. Pembangkang kata tak ada duit, yang dia bentang ada duitnya. Yang cakap ni langsung tak ada duit pun. We have the money. Takkan belanjawan yang dibagi ke kementerian kita, contoh untuk 7 bilion buat pembangunan, nak buat jalan, ada jalan dah siap dah. Dah kita bayar pun, kalau tak ada duit macam mana kontrak kita boleh hidup? Kan? Rumah dah siap dah, rumah PPRT tahun lalu 16,000 unit. Tak percaya bolehlah saya bawa pembangkang nak tunjuk di mana dia rumah panjang, rumah pendek ada. Okey. Datuk Seri katakan tadi kan, mesej dan kita lihat dunia lihat kejatuhan Muammar Gaddafi. Mungkin apa yang perlu diterap? Datuk Seri ada mesej yang disampaikan. Baik, itu sebenarnya agak jauh berlainan daripada apa yang berlaku di negara kita. Proses yang kita adakan, contohnya di Malaysia ni kita adakan pilihan raya sekali 5 tahun. Ya, kita serahkan kepada rakyat. Manakala di negara-negara Timur Tengah ni jarang sekali ada pilihan raya. Ya, mereka menjadi presiden sepanjang umur. Ya, tak ada pilihan raya, sistemnya, pentadbirannya. Kalau kita lihat dalam usaha kita untuk membantu masyarakat kita, berbagai kaedah-kaedah sistem yang kita telah lakukan di luar bandar, di dalam bandar, agak holistik, ya. Jadi suara-suara rakyat dari segi untuk nak bangkit seumpama itu tidak akan timbul. Kalaupun ada timbul, dibangkitkan oleh pihak pembangkang yang kalah dalam pilihan raya contohnya. Tak ada tempat, ya. Kena kita sedar dan tahu. Sekolah contohnya, sekolah rendah, semua tempat kita wujudkan, ya. Kemas saja untuk di bawah jagaan saya, tahun ini kita akan bina 1,000 kelas yang ada, ya. Tahun depan 1,000 lagi, yang lalu 500. Dan kita bina untuk tahun ininya 1,180 buah kelas, membatasi 1,000. Maknanya anak-anak luar bandar juga mendapat bantuannya. Jadi dalam konteks kita katakan pentadbirannya, ya, rakyat turut merasa nikmat. Jadi jauh berbeza daripada apa yang berlaku secara dictatorship, sistem pentadbiran yang ada. Saya bangkitkan tadi dalam sistem demokrasi berperlembagaan beraja, kita serahkan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah di negara ini, ya. It's a different total kind of environment, ya. Tapi peringatan dia tidak mudah bagi negara itu akan kembali keadaan dia, kena akan ada permasalahan timbul seperti di Egypt, ya, tak akan pulih walaupun kekayaannya cukup banyak, ya, cukup banyak.